Muhammad Datuk Seri Azalina Osman Said, Yang Berhormat Puan Sri Bibi Shaliza, Yang Berhormat Datuk Suraya Yaakob. Yang berbahagia di sini ada dua tokoh usahawan kita, iaitu Puan Nora Azmin dan Aziza Zubir. Tokoh kita bagi semangat sikit. Terusnya saya juga raikan dan alu-alukan semua golongan-golongan wanita yang berada di sini yang menyambut ketibaan dan sama-sama yang meraihkan majunya Voice of Gap pada petang ini di Park Eastern Negeri Sembilan Irani. Selamat petang. Yang saya muliakan, lagi saya sayangi bos lama bos kita lah, bos dah sentiasa bos lah, Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said, iaitu yang saya muliakan juga sahabat saya yang datang dari jauh, Datuk Suraya Yaakob, sahabat-sahabat dalam GAP, Puan Nora, Linda, Yati, Ika, ramai ni. Ramai ada di jawatan kuasa daripada luar, Jack, Pena dan juga bos. Saya nak cakap dengan you, kami di Negeri Sembilan ni, saya minta semua ex ketua-ketua puteri bahagian bangun bagi tunjuk muka kita. We are all together bos dalam satu group. Semua ex puteri saya. Dan alhamdulillah kita bersama tuan rumah 3 orang daripada Teluk Kemang. Dan juga saya mengalu-alukan kedatangan daripada Sri Kandi dan juga Now daripada MIC. Alhamdulillah, hari ini sebenarnya satu himpunan yang kita buat adalah untuk memperkenalkan GAP, iaitu satu NGO yang kami buat untuk memberikan satu landasan kepada semua kaum wanita, tak kira parti apa pun, untuk kita sama-sama mencurahkan kita punya semangat untuk bekerjasama dalam bentuk politik ataupun dengar tak? Okey, ataupun macam tadi cakap dua bakat dua usahawan kita dalam GAP. Nampak ni sama besar kat situ. Bukan orang lah. Orang pun kata orang. Tak kata kau sama besar. Sama ikon Ni ikon GAP. Jadi alhamdulillah, seperti yang saya terangkan, GAP ini adalah lahirnya daripada Datuk Seri Azalina sendiri yang jumpa kami minta supaya kita tubuhkan semula dan buat satu NGO Alumni Puteri. Inilah dia, bos. Kalau dulu semua kecil-kecil sikit, bos. Tapi sekarang ni, mak kata ni dia bam-bam lah, taklah tembam sangat. Tapi still kecil, still okey. Bila bos nak turun, semua datang. Betul tak? Okey. So inilah semangat kami di Negeri Sembilan. Jadi itu saja, kita minta Datuk Azhar cakap lah. Okay, terima kasih. Betul, kita semua pada petang ni, betul tak? Baiklah, tanpa membuang masa lagi, inilah masa yang dinanti-nantikan sebenarnya Yang Berhormat Datuk Seri. Mereka ni lama menanti Datuk Seri, berkobar-kobar untuk bercakap dengan Datuk Seri sebenarnya. Untuk itu kita mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Azalina Osman Said untuk menyampaikan kata-kata semangat kepada golongan wanita pada hari ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam GAP pada semua sahabat-sahabat GAP. Yang saya hormati bos GAP, yang berbahagia Puan Sri Bibi bersama barisan-barisan kepimpinan GAP. Saya rasa dah protem kan? Belum? Protem. Saya nak minta lah kita beri tepukan pada Puan Sri kerana memilih Port Dickson sebagai tempat sejarah. Mungkin ada kisah cinta Puan Sri di Port Dickson. Saya sebenarnya banyak yang saya tak tahu banyak yang saya tak tahu. Dan kalau saya tahu pun saya buat tak tahu. Sahabat saya, Puan ke Cik Nora? Dia Puan Nora. Mungkin sekejap lagi lepas GAP ni dia Cik Puan Nora lah.
kawan baik saya yang berhormat Datuk Suraya yang bersama saya pada dulu, kini selama juga sahabat saya dalam Majlis Tertinggi UMNO, adik-adik saya di belakang, di depan, di tepi, di kanan, bukan di atas dan di bawah lah. Yang saya paling hormati tuan rumah kita secara tak langsung, Tan Sri Isa di sana. Yalah, bila bos Gap ada orang kuat dia, dengan dia kita kena beri kehormatan, betul tak? Apa ni, banyak orang kata di belakang setiap lelaki tu ada seorang wanita, betul tak? Tetapi banyak orang pun lupa di depan dan di belakang seorang lelaki pun banyak wanita, betul tak? Sebenarnya saya memberikan cadangan Gap kepada Puan Sri dan sahabat-sahabat sebab kalau kita tahu tahun depan Puteri UMNO akan menjadi 20 tahun. Betul? Itu sebabnya kalau kita ni yang siapa sebut tadi Bambam tu? Siapa? Kalau kita tak Bambam 20 tahun, maknanya kita simpan hantu kaya. Betul tak? Betul. Jadi sebab kita Bambam ni, kita ni manusia biasa lah. Kalau kita makin lama, makin nampak muda, ada rasa sedikit masalah dalam diri kita. Jadi itu sebabnya bagi saya, yang penting kalau kita dalam apa-apa sebagai persahabatan, tak kisahlah apa tempat kita ada, jawatan ke, tak ada jawatan ke, yang penting kita sentiasa bersama, betul tak? Kata orang bila apa dia orang kata, harimau bila dia tinggalkan belang, manusia ditinggalkan hama. Itu sebabnya bagi saya, walaupun Gap ini adalah sebagai NGO dan kita tidak lihat Gap kepada parti politik, walaupun dia lahir daripada perut parti politik 20 tahun yang lepas, pada hari ini kita kena rasa bangga. Kita akan menyambut 63 tahun merdeka pada hari Isnin ni, betul tak? Maknanya kita ni Malaysia, tanah Malaysia kita 63 tahun merdeka, tapi kita berhadapan dengan sambutan Hari Malaysia pada 16 September yang menyebabkan banyak orang tidak boleh menafikan bahawa dalam negara kita wanita memainkan peranan yang cukup hebat, sebab jumlah wanita di segi peratusan termasuk pengundi lebih kurang 55 ke 45%. Maknanya wanita ramai dalam negara kita. Nak bercakap tentang wanita yang berjaya di Malaysia, memang ramai wanita yang berjaya. Wanita pelbagai bangsa yang berjaya seperti orang Melayu, Cina, India, orang Sabah, orang Sarawak. Jadi kita kalau banding dengan negara lain, saya selalu berkata bahawa kita adalah rakyat Malaysia dan kita sangat-sangat untung. Pertama sekali orang perempuan boleh bawa kereta, boleh keluar rumah, boleh duduk bersama kita dan kita rasa selamat. Betul? Ini yang sangat penting. Itu sebabnya bagi saya, Gap perlu menjadi satu NGO supaya kaum-kaum wanita, tak kisah pelbagai latar belakang politik ataupun perniagaan ataupun pekerjaan, dapat bersama sebagai satu persahabatan. Sebab kalau kita seorang-seorang, susah kita nak ada kejayaan. Tapi bila kita bersama-sama, banyak yang kita boleh tempuh kejayaan. Betul tak? Saya sebenarnya memang seorang yang vokal lah kalau nak cakap tentang wanita, tentang isu terhadap wanita. Sebab saya selalu percaya bahawa dalam Malaysia kita sudah perlu ada melebihi daripada sistem kota lah. Maknanya kita tak boleh kata wanita hanya 30% wanita kota. Bagi saya, kita tak perlu pada kota. Kalau seorang tu berjaya, tak kisah pada dia jantina, kalau dia berjaya, dia berjaya. Betul tak? Tapi yang lebih penting bagi saya ialah kita mesti tahu bahawa tak ada halangan bagi kejayaan kita. Saya sendiri sebagai seorang yang pernah menjadi Menteri Belia dan Sukan, seorang wanita pertama Menteri Belia Sukan. Saya menjadi Menteri Pelajongan, kemudian jadi Menteri Undang-Undang. Sekarang saya jadi Timbalan Speaker Dewan Rakyat. Bermaknanya bahawa dalam negara kita banyak peluang boleh diberi kepada seorang wanita jika wanita tersebut mempunyai keyakinan dan juga semangat. Itu sebabnya sahabat-sahabat kita dalam Gap ni banyak NGO dia pegang.
Datuk Suraya sendiri dalam Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan juga Persatuan Bola Sepak Wanita pegang jawatan kepimpinan, Puan Sri Bibi, kita semua ni bukan saja di segi politik tapi juga di segi macam-macam NGO. Itu sebabnya saya rasa kita nak buka kepada Q&A, tapi saya nak ingat kepada saudari-saudari sekalian bahawa dalam kehidupan kita ni tak ada yang boleh halang kita. Nothing can stop us kecuali diri kita sendiri. Setuju? Ya. Nak 1000? Tak nak 1000? Berarti dalam kita sambutan, katakan contoh Puteri UMNO tahun depan 20 tahun, kemungkinan Cik Puan Nora akan separuh badan dia. Sebagai contoh. Macam itulah contoh yang saya nak bagi. Itu maksud saya, kalau itulah yang dia nak. Tapi bagi saya sebenarnya kita ni kena bangga dengan diri kita sebab dalam cabaran kita berhadapan dengan COVID, kita berhadapan dengan cabaran ekonomi, kita masih dapat bersenyum-senyum memandang laut yang di sana, di sini, di sana, semualah kita ni. Di sini, di sana, di sana, di sini kan. Saya pun tak nak tambah, nanti kena marah. Tapi bagi saya, kita semua mesti menerima hakikat bahawa negara kita ni satu-satunya negara kita yang kita kena sayang dan kita kena jaga. Betul? Jadi, kitalah penentu pada masa depan negara kita dan anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin yang ada di sini yang dah ada cucu macam Puan Sri Bibi, banyak dah cucu dia. Kalau dia ambil gambar Instagram ke apa, memang penuh dengan gambar, tak nampak langsung dia sebab begitu banyak cucu. Contohnya lah ni Neni yang paling muda. Maksud saya ialah bahawa kita beruntung dalam negara kita dan saya melihat bahawa ini sesuatu yang perlu kita banggakan. Jadi saya nak buka pada soalan lah. Kalau ada sesedari nak tanya saya ke, Datuk Suraya ke, Puan Sri Bibi ke, Cik Puan Nora ke, silakan. Sebab perjalanan kita masih jauh. Saya sebenarnya tak nak naik basikal tadi, saya nak naik jet ski. Tapi yang kat tepi-tepi ni takut jatuh. Saya nak naik benar-benar bot, ramai takut basah. Saya pun tak tahu apa nak buat, kita naiklah basikal. Tapi yang lebih penting, dulu kalau saya ingat Port Dickson ni tak cantik. Tapi sekarang Port Dickson ni memang cukup cantik. Jadi kita ucap tanya pada Tan Sri. Tan Sri sebab saya tahu dia memang daripada lama menaikkan taraf Port Dickson ni. Saya tak tahulah, tapi mungkin lebih cantik daripada Parlimen Pengerang saya. Sebab saya di Parlimen Pengerang ni tempat minyak dengan gas. Dan itu saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Rumah, Puan Sri kerana menjemput saya dan saya rasa kita buka pada apa-apa soalan yang mana-mana nak tanya saya. Apa-apa soalan tanya saya. Tapi yang saya tak berjawab, saya kata saya tak berjawab. Okey, sekarang saya bagi balik mic ke? Kita buka. Okey, silakan. Maybe macam mana perasaan you as a first speaker lady dekat Parlimen? Kan banyak netizen yang, some are proactive, some are not so kind of you. What is the biggest challenges being in the first lady as speaker, and especially when your past ada bagi feedback that you need to wear, you are unable to have a free hair like us. But I really salute you for being firm on that. Thank you. Selalunya that is a challenge of being a woman lah. Orang perempuan memang mana-mana lah, jangan cakap kat Malaysia tapi di seluruh dunia. Banyak ukuran adalah kepada rupa dia dulu. Selalu banyak orang cakap. Saya? Macam contohnya naik Presiden Amerika Syarikat sekarang yang bertanding bahawa tiket Demokrat, Kamala Harris. Dia seorang anak imigran daripada India. Betul tak? Tapi orangnya cukup bijak pandai. Tetapi memang tentulah mereka akan serang peribadi dia. Hillary Clinton yang bertanding Presiden United States pun kena. Michelle Obama, isteri Presiden Barack Obama pun kena. Jadi ini memang menjadi naluri lah. Saya tak melihat kalau seorang lelaki itu memegang jawatan, orang mengukur rupa dia sebagai contoh, ataupun mengukur kenapa janggut dia lebat ke tak lebat, apa baju dia pakai. Mungkin ini bukan saja di segi politik tetapi di merata tempat. Tapi ada orang beritahu saya bahawa kadang-kadang orang yang mengkritik itulah yang sebenarnya bermasalah.
Dia ialah macam orang yang suka membawang, tahu kan perkataan membawang? Cik Puan Nora tahu tak membawang tu apa? Onion ring. Jadi kadang-kadang orang kata, oi, dia ni suka bagi pandangan yang negatif. Tapi kita tahulah kalau kita baca buku-buku tentang self-help ke management, bahawa orang-orang yang suka mengkritik, kadang-kadang dia tunjuk jari kat orang, 4 jari tunjuk pada diri dia. Betul tak? Itu sebabnya dalam Islam pun memang banyak dinyatakan antara dosa yang lebih besar pada zina ialah dosa yang memfitnah orang. Betul tak? Itu sebabnya bagi saya, tertakluk pada kita lah. Kalau kita ni keluar rumah, semua kita takut orang tak cakap, takut orang tegur, takut orang marah, janganlah keluar rumah. Saya ada terdengar satu perbincangan antara wanita-wanita di peringkat macam Sheryl Sandberg, dia di Facebook sebagai CEO kepada Facebook. Dia kata kalau seorang wanita tu nak berjaya, dia kena berada di meja kejayaan tu dulu. Maknanya macam saya, ketua UMNO bahagian Pengerang, pengundi di Pengerang, bagi saya undi dah 4 kali pilihan raya. Pengerang maju dengan projek Rapid dan sekarang Pengerang tambah satu projek berbilion, iaitu Desa Rukos. Saya tak tengok pelabur-pelabur di Pengerang sibuk tentang rupa saya. Investment saya pelaburan begitu banyak, undi saya pun undi yang consistently menang. Sama macam Datuk Suraya dalam majlis tertinggi, Datuk Suraya jaga UMNO bahagian Pendak, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak respon kepada apa yang banyak orang pandang negatif, itu pun pada respon kita lah. Sebab tidak ada paksaan yang kita nak respon. Saya masih memegang kepada perkara bahawa Malaysia ni adalah sebuah negara yang berperlembagaan. Kita adalah negara yang ada undang-undang. We are a constitutional country. Jadi kalau orang tu nak membawang tu bukanlah satu masalah. Macam contoh saya kan, saya selalu tengok bahawa bila social media ni, dia orang panggil diri dia orang keyboard warriors. Betul tak? Saya tahu kenapa dia orang suka keyboard warriors, sebab orang tak nampak diri mereka. So dia sembunyi kat rumah, dia tekan butang ataupun dia main dengan handphone sebab dia tak nak orang tahu dia ada pandangan. Tapi bagi saya, kalau kita berani pada komen, kenapa kita tak nak berdiri dan bercakap? Betul tak? Biarlah orang identify pandangan kita tu siapa, tapi kenapa kita nak sembunyi? Dan saya paling seronok tu, dalam tweet tu macam-macam pandangan, selalunya kita tak tahu orang tu siapa. Betul tak? Bila kita cari-cari, fake account. Lagi banyak dia cakap, lagi fake account. Pada saya ni semua dayus lah ni. Ni penakut. Kalau dia berani, dia letaklah muka dia, letaklah nombor telefon, letaklah nombor IC ke alamat rumah. Betul tak? Kalau berani sangat nak cakap, tulis je lah. Tapi tak. Bila mengutuk, berjela, nak letak nama, gambar, semua tukar gambar. Buya-ya gambar punyalah cantik. Tengok gambar betul, gambar apa, muka pecah rumah contohnya lah. Kalau faham-faham lah. Tak faham pun saya tak tahu pun nak cakap lagi. Okey? Okey, soalan lain? Okey, saya nak tanya pendapat Datuk Seri. Macam saya dibesarkan dengan keluarga UMNO. Macam ibu saya pun salah seorang ahli UMNO. So, bila kita keluar daripada sekolah, kita berjumpa dengan ramai orang. Ada yang cakap bersatu ni bagus, parti tu bagus. So, as Datuk Seri, macam mana Gap ni nak tarik saya untuk meyakinkan yang ada bukan saja parti-parti yang bagus boleh menarik saya dengan cara lain. Bagi tahu saya lah macam mana untuk meyakinkan diri saya untuk join macam politik, join politik lah, NGO lah, NGO activity. Okay, thank you. It's like this macam kita, kalau kita banyak boyfriend kan, ataupun macam banyak orang minat kita, macam mana kita pilih yang betul ke yang salah? Takkan nak testing, betul tak? Tak boleh. Tertalur lah. Kadang testing dia boleh return back good, saya tak boleh return back good. Komen saya je lah, memang ada orang kata trial dengan error. Contohnya bersatu semua daripada UMNO, betul?
pejuang daripada bersatu. Lepas pejuang nak masuk apa pula? Ada parti politik macam DAP, selamanya DAP. Tapi macam contohnya ada parti politik MCA, MIC dengan UMNO daripada sebelum Merdeka. Betul? Sebenarnya pandangan saya agak liberal. Sebab bagi saya tidak akan begitu fanatik kepada parti politik saya. Sebab bagi saya, terpulanglah pada cita rasa masing-masing. It's up to you. Tetapi saya percaya, I believe you must be very, very serious about politik. Maknanya, politik ni banyak makna. Tak semestinya nak pegang jawatan. Sebab ahli parlimen 222 orang je, betul? Rakyat Malaysia lebih kurang 30 juta orang. Takkan nak ada 30 juta wakil rakyat, betul? Siapa yang jadi wakil rakyat tu, dia memang sangat-sangat untung jadi wakil rakyat. Dia kena bersyukur dan dia kena letak keutamaan perjuangan dia kepada rakyat. Kalau dia jadi wakil rakyat, semua adalah untuk me, myself and I, tu rugilah kita pilih wakil rakyat macam tu, betul? Macam juga kalau kita ni lah, pilih ketua kampung ke, kita nak pilih, yalah macam-macam. Kita di sekolah apa kalau kita pilih ketua darjah ke, ketua pengawas ke, kalau ada konsep memilih demokrasi, kita nak pilih orang yang dapat bantu kita. Jadi sama juga kalau kita nak pilih parti politik, kalau kita lah nak terlibat, kita kena tanya diri kita, kita nak terlibat parti politik ni sebab apa? Sebab nak jadi kaya? Sebab nak kahwin dan banyakkan cawangan? Sebab nak keluar Instagram? Sebab nak ada Facebook fans? Sebab nak semua orang kata kita adalah the perfect person? Kalau itulah niat kita berpolitik, jadi kita salah parti politik lah. Saya selalu berkata-kata pada orang politik, kalau betul-betul nak berpolitik, tak payahlah berniaga. Konflik tu susah nak buat kerja, betul tak? Nak tegur orang, fikir ni macam mana ni, kan tegur-tegur dia tak nak bagi kita, tak nak sokong nanti macam mana, kita nak bagi apa ni, political contribution sebagai contoh lah. Sama juga kalau kita pilih wakil rakyat, bila kita telefon, kita bawa masalah kita cerita masalah kita, dia cerita pula masalah dia. Tak sakit hati ke? Kita undi dia 5 tahun sekali, betul? Maknanya kalau longkang kita tersumbat ke, tempat kita kotor ke, anak kita nak pergi sekolah banjir, kasut tak dapat, masalah COVID, kita nakkan parti politik dan kerajaan yang bantu kita menyenangkan hidup kita, betul? Kenapa kita nak parti politik yang bagi kita masalah? Kenapa kita nak wakil rakyat yang kita dah pilih, kau kerjalah jaga aku, yang aku nak sibuk, nak suruh aku jaga kau, faham? Itu sebab kita ni sebagai rakyat yang memilih, kena berani. Janganlah depan, ya Datuk, ya Datuk, ya Datuk, belakang kutuk macam nak rak. Lepas tu sibuk, tak pakai inilah, tak pakai baju kurung lah, kenapa tak ini, sibuk benda tu. Tengoklah pengerang tu okey ke tak okey. Orang pengerang hebat. Daripada kawasan peneroka 70%, 30% nelayan, berbilion duit storage minyak, oil and gas. Sekarang ada Desa Rukos, Anatara Hotel, satu malam bilik 17,000. Mak Datuk, siapa nak duduk? Hard Rock Desa Ru. Saya nak pergi minum pun takut sebab Coke float dia RM25. Saya beli Coke kat 7-Eleven dengan aiskrim vanila kurang pada RM5. Yelah, sebab dia kata dia target pelancong antarabangsa. Tak apalah, orang berniaga. Kemudian ada hotel One and Only. Baru-baru ni Ahmad Bombat Perdana Menteri turun, saya pun pergi, saya tengok ni besar. Ni benda apa One and Only ni? 42,000 satu malam. Masya Allah. Dia boleh beli kereta ni. Tapi ada banyak orang Malaysia yang rupanya masa Covid ni, banyak orang Malaysia tak terbang dengan Air Asia ni macam-macam, banyak belanja kat dalam negara Malaysia. Macam contohnya di Langkawi, Resort St. Regis, Datai. Tanya Cik Puan Noran ni ada bisnes tourism tempatan. Dia boleh bagi diskaun lah. Bukit Ali Gap kan, dia bagi 25% diskaun tu. Jadi saya dia makin segar atas kejayaan Covid. Kita tanya Walaupun dia lambat angkat telefon, tapi dia angkat telefon juga lah.
Maksud saya ialah bila kita nak pilih ahli politik, kita mesti pilih yang dapat membantu, betul? Tapi kalau kita nak pilih ahli politik dan politician dan parti politik sebab kita nak kaya, ada carilah yang mana yang kita rasa boleh bagi kita kekayaan. Tapi dengan ada SPRM ni, silap semua masuk penjara lah. Betul? Contoh. Ketiga, bila kita berpolitik, kita tak bolehlah bodek sangat ke pimpinan. Kalau tak betul lah wakil rakyat tu, betul? Apa takut? Betul tak? Jawatan bukan selama-lamanya. Allah pergi, dia ambil balik. Manusia merancang, Allah tentukan. Apa nak takut? Betul? Kalau tak dapat undi, tak apalah. Kita berjuang atas gap. Macam Puan Sri Bibi, tak ada wakil rakyat, dia jadi bos gap, okeylah tu, dia berjuang juga. Tapi takkanlah perjuangan kita hanya pada jawatan, pada tempat. Kalau setiap kita sebagai wanita Malaysia tunggu jawatan baru kita nak bergerak, dan tak payahlah, habislah. Itu sebab saya sebut pada Facebook punya bos tu, apa ni, Sheryl Sanders, dia kata kita kena sebagai wanita kena bersuara. Walaupun kata kes anak kita kat sekolah, JKK kat kampung, kita dekat kawasan perumahan, kalau tak betul tegur. Itu adalah politik. Jadi adik tanya nak masuk mana parti, terpulang. Tanyalah diri sendiri, kalau nak tengok macam bunga raya ke, nak tengok macam undang ke, nak tengok macam dacing ke, terpulang pada diri sendiri. Tetapi bila kita berpolitik, kita jangan takut. Terutama sekali sebagai wanita. Jangan politik sibuk bawa bunga mangga tunggu kat pintu gate sambut. Jangan politik sibuk bersuara tengah undi, buat air kopi kat belakang, buat kuih, angkat biskut. Jangan sibuk pergi bersuara politik sibuk duduk kat dapur. Jangan. Duduk kat depan, cakap sebanyak yang boleh cakap. Apa nak takut? Kalau dia tak suka, buang dia, tukar orang lain. Itu cara politik lah. Itu cara saya. Tapi tertakluklah pada adik-adik. Siapa tak berani, takut, tak payahlah. Duduk je lah kat rumah. Yes, soalan lain? Soalan pendek je. How much do you get paid? How much do you get paid to be a deputy? Okay, because for the first month, they didn't pay me my salary. But I don't know whether they paid me this month. I have to check my bank account. And then thirdly, I also don't know whether do they pay me just my salary or with my allowance or everything. I'm not sure. Then what I will do, once I find out, I will sit down with you and your mother and we compare our salary. But I think your mother pay higher tax than me. Maybe you can tell your father that. Okay, soalan lain? Kristen dan Negeri Sembilan sendiri, dan saya terima kasih sebab dapat hadir dalam gap hari ini. Jadi saya Puan Nina daripada Jempol, Bahau Negeri Sembilan, dan saya nak soalkan satu soalan lah. Macam mana kita nak memperkasakan wanita dalam politik dan kemasyarakatan, dalam tema Merdeka kita, Malaysia Prihatin. Tu dulu, sekarang dah jadi dah berapa bulan okeylah tu kat dia, saya tak tahu. Nak memperkasa wanita, saya rasa tertakluklah kepada cara. Saya selalu percaya bahawa mungkin, saya tak tahu, pandangan saya, kemungkinan lah, mungkin saya tak tahu antara ada sahabat-sahabat yang menjadi sahabat-sahabat pada GAP, mungkin ramai yang rasa sudah tiba masanya ada parti politik wanita. Yes, you tak liberal. Betul tak? Ada orang kata saya, oh Datuk, kita kan ada parti politik orang muda, mungkin ada parti politik wanita, tertakluklah pada cita rasa masing-masing. Ataupun mungkin ada orang nak buat parti politik alam sekitar, tu pulang. Tapi bagi saya, kalau Malaysia sentiasa sebuah negara demokratik, kita perlu mempunyai kebebasan untuk mewujudkan parti politik sebagai satu pendekatan berpolitik. Mungkin sudah tiba masa, tetapi saya dulu kini selamanya dengan UMNO. Ini yang masalah dengan saya ni. Tapi yang lain tertakluklah. Mungkin Puan Sri Bibi boleh jadi Presiden Persatuan Politik Wanita yang pertama, sebagai contoh. Atau pulang.
Tapi bagi saya nak wujudkan parti politik tak ada masalah kan di Malaysia. Di macam-macam parti politik. Daftar je lah dengan pendaftar persatuan. Itu pandangan saya. Mungkin saya silap tapi mungkin itu cara yang baik dan fokus betul-betul dalam semua isu wanita. Macam saya Sadiq nak buat persatuan politik untuk parti politik untuk orang muda. Itu cita rasa anak muda. Mungkin itu satu pendekatan yang baik. Tertakluklah pada anak-anak muda. Dan mungkin kalau wanita merasakan mereka lebih relevan kepada parti politik yang khas kepada wanita, tertakluklah kepada masing-masing. Ada soalan ini saya naik Ketua Puteri Selayang. Okay, saya berterima kasih pada Datuk Seri sebab ruangkan gap ni untuk orang-orang yang macam saya rasa macam saya lah. Masa Puteri dulu saya resign lepas saya dapat anak yang kedua. So saya rasa bila you buka balik gap ni, saya rasa macam nampak je gap tu dekat Facebook, saya terus like dan saya memang nak terus ikut. Dan saya rasa ramai juga macam saya yang rasa macam dulu kami anak kecil, sekarang dah besar, dah ada ruang. Dan saya rasa saya ikut ni pun walaupun saya datang daripada KL. Saya rasa datang ni sebab saya rasa macam saya perjuangan yang harus diteruskan, bukan untuk saya tapi untuk anak-anak saya. Saya ada 3 orang anak perempuan dan saya rasa gap boleh buka ruang yang besar untuk dia orang nanti mungkin jadi pemimpin macam saya juga. Saya rasa terima kasih dan soalan saya adalah boleh tak kalau kita buka satu akademi kepimpinan macam yang kita punya opponent pernah buat dulu, started umur diorang 12 tahun. Sebab saya tengok kalau kita start 18 tu agak lambat, Datuk. Saya rasa 12 tu dah, sebab anak-anak saya dah daripada kecil dia orang sentiasa dengar benda ni. So saya rasa politik is part of their own life. So saya rasa 12 tahun kita dah start lah. Okey, itu saja. Terima kasih Datuk Seri. Memanglah banyak orang beritahu saya kita kena ada akademi politik ya, supaya terutama sekali wanita muda boleh diberikan latihan khas. Ada orang beritahu saya politik ni adalah satu kemahiran, skill. Tak semua orang boleh berpolitik dan untuk survive di segi politik pun kena perlu kemahiran. Tapi saya melihat itu tertakluk kepada parti politik, tapi di negara luar memang banyak sekolah politik yang swasta. Kalau kita nakkan sekolah politik tu ditadbir oleh parti politik, of course it will be biased to the political party. Tapi kalau sekarang saya tengok my personal view lah, saya tengok apa berlaku dengan COVID, saya melihat selalunya yang menjadi mangsa adalah wanita. Di segi ekonomi sebagai contoh macam kalau nak buang kerja, dia orang buang kerja wanita dulu daripada lelaki. Sebab kalau wanita tu dia berhadapan dengan isu macam masalah isu cuti bersalin, cuti kadang-kadang cuti ke anak dia sakit for example yang menyebabkan banyak orang kata daripada bacaan COVID satu dunia, bukan saja di Malaysia, selalunya yang first to go adalah wanita. It's always the women yang diberhentikan. Mungkin kita pernah, we may have friends that have the same experience. Itu sebagai satu contoh. Saya melihat Malaysia dalam tahun 2020, kita sepatutnya ada bank wanita. We should have a women's bank, bank khas untuk wanita, women's bank, ataupun a women cooperative bank, ataupun bank koperasi wanita sebagai contoh. Sebab wanita ni bila dia berniaga, dia punya requirement dia lain daripada orang lelaki. Orang lelaki kalau dia nak berniaga dengan kerajaan sebagai contoh, dia nak masuk tender, dia punya peluang tu mungkin lebih senang sebab dia ada masa untuk buat networking, dia buat marketing, dia kenal, dia tengok cara. Dan mungkin wanita ni kalau kita tengok dulu masa kita tahu adanya yang Bangladesh punya NGO leader tu yang dia buat dia buat pinjaman sebagai contoh, sebab dia mengambil kira bahawa wanita ni mempunyai pendekatan yang lebih ikhlas lah dari segi membayar balik hutang.
mungkin Malaysia kena tengok kepada aspek semua, bukan saja di segi politik. Tetapi mungkin kita di Malaysia sudah bersedia untuk melihat adanya pengkhususan lah. There must be specialization for women dalam negara kita. Saya melihat macam contohnya Kementerian Wanita, mungkin kena ada lebih daripada Kementerian Wanita untuk wanita. Dan saya tak boleh terima kalau hanya wanita memimpin hanya Kementerian Wanita. Baguslah kali ini Menteri Kabinet kita ada menteri yang menjaga isu pengajian tinggi diberi pada seorang wanita. Itu satu pendekatan yang positif. Tetapi di segi jumlah pengundi Malaysia yang 55% wanita, kemungkinan kita ni kena tengok pada 63 tahun kita perlu berubah kepada platform yang lebih terbuka bagi wanita. Macam contohnya 30% yang kerajaan sebut wanita dalam swasta sebagai board members, 30%. Tapi wanita dalam kerajaan tempatan, local council pun nak dapat wanita 30% dalam board pun susah. JKK kampung pun nak letak wanita 30% pun tak ada. Dan bukannya tak ada wanita di luar sana, ramai. And this should be the perjuangan yang perlu diperjuangkan oleh NGO wanita, dan tak semestinya hanya parti politik. Dan saya percaya, I believe kalau wanita bersama macam hari ni kan, mungkin dalam latar belakang politik UMNO ke, Parti Keadilan ke, DAP ke, ataupun Parti Bersatu ke apa, dan kita boleh duduk di bawah satu beberapa pokok dan kita boleh berbual. Kita boleh mewujudkan satu gerakan untuk memberi lebih banyak tempat kepada wanita. Itu sepatutnya menjadi pendekatan kita. Jadi soalan yang sedari tanya saya itu, bagi saya kita sepatutnya sudah bersedia untuk melihat lebih ramai wanita dalam Malaysia mempunyai lebih banyak tempat lah. That should be our perjuangan. Tapi saya kadang-kadang sedih lah tengok wanita kita dalam politik parti politik saya sendiri pun, UMNO. Saya kadang-kadang sedih sebab saya tengok nak naikkan ramai wanita tu susah. Orang cakap kat saya, well you know, sometimes dengan perempuan ni kadang-kadang dia tak nak orang lain lebih bagus daripada dia. Tapi saya tak percaya. Saya rasa dan saya yakin, saya percaya bahawa kalau kita bersungguh-sungguh kita boleh mendapat kejayaan. Tapi kita kena macam inilah, macam hari ni kita datang all the way daripada mana sebab kita hanya nak duduk bersama. That's what we should do. Mungkin kita mendapat network melalui Facebook, melalui Twitter. Ini sebagai satu langkah permulaan. This is a start. Dan mungkin kita boleh buat petition dengan semua wanita di Malaysia lepas gap ni. Adakah kita buat survey, adakah Malaysia bersedia, gap tanya soalan, adakah Malaysia bersedia untuk mempunyai sebuah bank wanita, women's bank. Kita boleh buat survey online, betul tak? Betul. Takkanlah semua nak minta wanita jadi Perdana Menteri je. Tapi saya rasa politik ni susah sikit kita nak bercakap sebab banyak orang kata ini different discussion. Tapi nak tanya semua rakyat Malaysia dalam 63 tahun merdeka, are we ready for a women's bank? Kita ready tak untuk bank wanita? Ready? We should be ready. Itu sebagai contoh lah pandangan saya. Saya melihat bahawa banyak yang kita boleh capai kalau kita nak. Saya Azlina Azma binti Muhammad Azmi, mewakili Negeri Pahang, mantan Ketua Puteri UMNO Negeri Pahang. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Datuk Seri dan Negeri Sembilan kerana berjaya adakan NGO GAP. Tahniah sebab kami wakil dari Pahang atas Datuk Tini, terima kasih memberi peluang kepada saya adik walaupun jauh. Tapi saya memandangkan gap ni rasanya memang bagi saya mantan ni walaupun tak diberi tempat dalam wanita contoh, tapi saya rasa platform gap ni kalau boleh turun ke road tour ke negeri-negeri. Saya rasa kalau gap ni turun ke negeri-negeri, mantan-mantan puteri ni rasanya dapat berkumpul seramai mungkin. Kerana kita dengar macam Datuk Seri cakap, puteri, saya pegang ayat dari saya duduk dalam penaja, puteri jangan pegang bunga mangga, jangan bawa bunga telur. Sampailah ke sekarang bila masuk wanita, puteri yang mantan wanita ni dijadikan tempat memenuhkan korum. Datang mesyuarat nak penuhkan korum, nak cukup korum, panggil wanita. Tapi kalau boleh dengan gap ni
dapat mengumpul kembali puteri, maaf ya kalau ada wanita mantan-mantan puteri, supaya kami ada platform untuk menyuarakan pendapat walaupun kita bukan puteri ni masih boleh diguna pakai. Itu saja pendapat saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya tak nak tanya apa-apa dengan Datuk. Tapi cuma saya nak mengatakan saya kawan mantan-mantan ramai kat sini yang dulu bersama-sama dengan Datuk Azhar, dengan Puan Sri Bibi daripada tahun 2001. Kami ni memanglah kiranya lama lah dengan dalam puteri dan kami menerima pengalaman yang memang bagus bersama dengan Datuk Azhar. Sebab pengalaman saya belajar daripada jadi penakut, jadi serba tak tahu apa-apa tentang politik, pandangan memandang luar. Tapi dengan masuk dalam puteri dulu, alhamdulillah. Kalau tak saya tak pandai bercakap macam ni tu. Dan dengan arwah Kak Syikin, memang kami ni bekerja daripada dulu sampailah sekarang. Walaupun kami tidak menidakkan di dalam wanita, tetapi pasal semangat daripada Datuk Azhar dengan dengan Puan Sri Bibi, memang kami sampai sekarang orang kata lawan tetap lawan. Sebab semangat. Bukan untuk kata lawan untuk jawatan besar-besar, tidak. Tapi kita tahu kemampuan kita orang ni sebenarnya yakin boleh. Sebab kita dah belajar daripada awal. Bukan kita tiba-tiba pandai nak dapat jawatan besar. Tak pek dah. Kita orang belajar memang daripada bawah. Naik tangga satu-satu. Walaupun orang kata alah tak pandai, orang muda tak ada apa. Tak. Cuba dulu baru tahu. Tak cuba tak tahu. Kami bersemangat, betul. Masa dengan dengan Puan Sri Bibi, siapa tak pernah marah? Memang garang. Puan Sri Bibi memang garang. Memang garang. Sebab dia punya big boss pun apa kurang tapi itu adalah pelajaran, pengalaman memang best. Masa puteri dulu saya cakap terang, pengalaman memang terbaik. Tak buat kerja, apa kono. Masuklah cawan-cawan cari ahli. Tak dapat 10 orang, apa datang bawa report tak cukup. Kono maki. Sebab apa? Tapi itu adalah orang kata pelajaran. Kau tidak bodoh kita orang ni. Betul kawan? Betul Kak Mimi? Sampai sekarang pun kalau kata orang nak cakap pegawai mangga semua tu pegawai tolong semua, tak pek dah. Orang-orang lain boleh, tapi kita orang tak. Itu pengalaman, tapi memang best. Puteri dulu saya cakap terus terang memang bagus, memang best. Kita orang dulu pun buat program tak ada nak harapkan duit-duit puteri bagian ke apa semua, tak. Sendiri nak, sendiri cari, sendiri pergi bawa. Tapi kita orang punya cawangan, puteri cawangan jangan cakap mesti musyarat cukup korang, betul? Tapi apa pun tahniah pada Kak Datuk Azhar, tahniah pada Puan Sri dan juga orang-orang tertinggi di depan, memang terbaik. Saya harapkan gap ni akan jadi lebih baik daripada dulu. Dan kami insya-Allah orang-orang lama-lama mata-mata ni akan bekerjasama. Sekian, terima kasih. UMNO daripada umur saya 23, 3 kali kena reject. Thanks, maybe tak qualify ke, I'm not sure lah. Tapi I am so grateful, terima kasih Puan Sri Bibi dan juga YB. Melalui Dr. Sharifah, she's actually my lecturer in academy, one of our lecturer. So dia kata memang you TikTok lah, tapi kalau tak buat kerja memang meleleh lah ni, panas lah telinga. Memang I'm looking for you are one of the idola beside Rafidah Aziz. So itu my typo. Okay, I ada discuss the last event we had last week dengan Puan Suhaini pasal koperasi, underlying with gold ataupun underlying with ringgit Malaysia, so that kita tak akan berhutang dengan negara China, no IMF. But unfortunately, as per discussion dengan Puan Suhaini, dia kata dulu UMNO done koperasi, tak ada. Yeah, because they have a bad experience whatsoever. The case yang I nak introduce koperasi ni dengan Suhaini is same like katalah bank. Sebab dah pernah buat dekat India kan, ada one guy who work on it. So how Gap can
proceed this. Then I memang looking forward for NGO yang memang akan naik tarafkan wanita lah, yang berani, not just sebab kita orang pun dah jadi pemimpin kat rumah. Like YB kata, we all politics, every day is politics. I make decision as a mother, as a wife, is politics. Thank you so much. Thank you for the opportunity after for so many years. I get to see you personally. Thank you. Selalu saya ucap terima kasih pada semua. Banyak cadangan yang diberi saya rasa memang begitu bagus. Puan Sri ada di sini. Mungkin Facebook should be very active dengan social media. Lepas tu nombor 2, komitmen pada state roadshow, betul lah. Ke negeri-negeri is very important. Tapi seeloknya kalau buat negeri-negeri kenalah ramai keluar supaya boleh kita gerakkan pandangan. Tapi kalau kita wujudkan GAP ni sebagai satu NGO, bukan badan sosial, tetapi lebih kepada satu NGO yang boleh menjadi jambatan kepada wanita dalam bidang politik, ekonomi ataupun dalam pelbagai bidang. That is one approach. Saya selalu percaya kepada isu survey. Kalau macam when you raise this issue pasal koperasi bank or women's bank, buat survey dalam GAP. Tanya soalan, berapa orang wanita di luar sana percaya bahawa Malaysia sudah sedia untuk ada bank wanita ataupun parti politik wanita, for example. So this is a good way to engage a lot of women out there. Dan macam saya selalu berpendapat, social media ni mungkin kadang-kadang orang kata terlampau tak boleh dikawal, tetapi kalau kita tahu nak guna social media positively, dia boleh membawa lebih banyak manfaat. Jadi saya haraplah Puan Sri bersama Barisan Kepimpinan GAP akan memberikan komitmen yang tinggi kepada GAP, terutama sekali dari peringkat negeri-negeri di luar bandar tu. Itu yang memerlukan lebih banyak perhatian. Banyak isu yang mereka tak tahu. Kerajaan hari ni saya tengok macam-macam bantuan diberi, tapi banyak orang tak tahu nak pergi kat mana, nak ketuk pintu kat mana. Bila sampai kat pintu semua tak boleh, macam-macam borang suruh isi, pusing sini, pusing sana. Tapi kalau kenal orang semua cepat, sakit hati kan. Sebab bukan orang kerajaan yang buat, bukan sebab orang politik yang buat, ni semua orang lain yang buat. Itu sebab kita mesti kena gerak sebagai satu pasukan, dan kita akan melihat satu respon yang lebih positif. Saya harap mungkin lepas ni GAP punya hashtag lah, hashtag kita jaga kita lah. Betul? Kalau faham lah, tak faham saya tak tahu pun nak cakap. Dengan itu sekali lagi saya ucap terima kasih pada Puan Sri. Tepukan pada Puan Sri selaku tuan rumah dan semua kepada kepimpinan GAP, dan saya berdoa bahawa Allah akan memberi berkat kepada niat ikhlas GAP untuk membantu wanita, bukan wanita muda di luar sana lah, wanita-wanita di luar sana. Hashtagnya kita jaga. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.